Makan nasi minum kopi dengan cerita di pagi hari. Nasi lemak kopi bersama kami temari lagi menghiburkan di Nasi lemak kopi Nasi lemak kopi Nasi lemak kopi Dia tiba-tiba hantu Pak Maun masuk. Itu dia para penonton semua. Ini Alpha Baskers. Hebat. Wah, hebatlah. Saya rasa memang nak bergoyang sangatlah tadi. Awak kenapa tak panggil sekali ni? Abang Jo kita nyanyi. Tadi masa rehearsal patut saya menari. Tapi takut berlubang lantai ni. Awak ke hebat tau. Awak main muzik era Fazira menari untuk awak. Hebat. Tepuklah sikit. Agogo, yes. Lepas ni kita satu lagu dengan Abang Jo Baik, apa khabar semua penonton bersama saya Abang Jo dan saya Era Fazira di Nasi Lemak Kopi TV 9. Hari ini kita bersiaran pertama kalinya digandingkan bersama. Okey. Saya daripada semalam ni nervous ni. Awak jangan cakap macam tu. Saya pun nervous juga ni. Alah. Okey, tapi sebenarnya hari ni kita lagu tadi apa? Lagu tentang hidup bersama. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia ni memang penting hidup bersama dalam pelbagai bangsa, pelbagai adat dan agama. Betul. Kita haruslah hidup dalam harmoni dan penuh kasih sayang. Yang penting saling hormat menghormati, kan? Jadi dan juga dekat Indonesia juga sekarang mereka akan terus hidup bersama dengan presiden baru mereka. Ya, betul. Semalam alhamdulillah baru saja selesai orang kata mengundi untuk rakyat Malaysia. Dan kalau kita rakyat Indonesia. Tadi saya sebut apa? Awak sebut Malaysia tadi. Saya orang Malaysia. Awak nervous ke sebelah saya? Saya rasa nervous saya sebelah Abang Jo ni. Baik. Jadi untuk pengetahuan semua, Indonesia adalah antara pilihan raya terbesar di dunia di mana ia melibatkan lebih 200 juta pengundi. Wow. Dan kabarnya 70% pengundi yang turun. So hampir 2 juta lah, sejuta lebih yang turun. Soalannya macam mana nak kira undi banyak-banyak tu Itulah dia, mengambil masa Itu biar diorang buat kerja diorang lah. Okey, calon presiden dan juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menang pilihan raya Presiden Pilpres dan Pilihan Raya Umum Indonesia Pemilu 2024 berdasarkan keputusan tidak rasmi yang diperoleh semalam. Keputusan itu berdasarkan kiraan pantas yang dikeluarkan oleh 6 institusi yang melakukan tinjauan berdaftar
dan ia disiarkan secara maya. Ya, apapun tahniah diucapkan kepada yang menang dan tahniah juga kepada rakyat Indonesia kerana telah melaksanakan tanggungjawab anda. Yang penting kita harap hubungan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia terus kukuh. Betul. Untuk majukan lagi negara. Kita kena hidup bersama di bawah satu rumpun. Betul lah tadi lagu hidup bersama. Baik, apa yang menarik hari ini di Nasi Lemak Kopi O? Hari ini kita nak bincang mengenai persiapan menghadapi cuaca panas. Betul lah. Musim banjir dah lepas. Lik sekarang ni. Macam-macam kejadian. Itu akan kita bincangkan sekejap lagi. Betul. Dan kita akan bersama dengan Abang Bomba tau. I like Abang Bomba. Abang Bomba. Saya pun Abang Bomba juga. Saya Bomba pakai baju uniform bomba kat dalam. Walaupun awak baju merah, belum tentu awak saya memadamkan hati-hati yang terbakar. Wah, gitu. Okey, lepas tu kita nak bincang pula tentang ni. Betul. Khasiat susu. Awak tahu awak minum susu tak? Saya hari-hari kena minum susu. Juga? Betul ke ni? Dalam kopi lah, latte. Tapi saya semalam baru beli susu 4 kotak. Sebab anak bersusun kat rumah. Untuk anak lah ya. Okey. Dan selepas tu apa lagi kita ada? Dan kita nak bincang hari ini tentang wanita dan emas. Baru nak cukup. Cuba goncang-goncang bunyi tak? Tak adalah, ini bukan anak mami. Kita bukan anak mami. Kenapa emas dan wanita tidak dapat dipisahkan? Dan apakah kebaikan memiliki emas? Adakah sebab nak lik-lik? Adakah sebab bernafsu? Ataupun sebab investment? Of course. Kita wanita. Nanti kejap lagi kita bincangkan. Itu jawapan selamatlah. Dah tahu dah bila tayang perempuan. Ini saving ni. Nanti esok-esok boleh jual. Alah, lepas tu dia orang juga yang cari. Tapi masalahnya tak jual-jual. Asyik beli je. Itu masalah dia. Okey. Kemudian kita juga nak bincangkan tentang ni. Suka duka anak seni. Betul. Jadi sebelum tu apa kata yang kita janjikan tadi? Kita nak bersama dengan Abang Bomba. Abang Bomba dulu. Abang Bomba ada tak di talian? Dia ada ke? Kita akan bersama dengan Abang Bomba. Kita nak video call dia. Hello Abang Bomba. Halo. Siapa di talian kita ni? Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, bersama kita ialah penguasa kanan Bomba 2 iaitu Tuan Mustaqim Rimon, Ketua Cawangan Pengurusan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Sihat ke Tuan Mustaqim? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Macam mana dengan Era dan juga Abejo, sihat ke? Sihat, Alhamdulillah. Okay. Abang Bomba, kita panggil Abang Bomba boleh kan? Kita tengok Abang Bomba dah sinonim dah. Abang Bomba semua tu terbayang muka handsome, badan berketak-ketak kan? Lah bang. Abang kenapa abang tak datang? Jangan, kejap lagi sampai kat sini. Okey, Abang Bomba kita. Baik, sekarang ni kita tengok sejak kebelakangan ni banyak kes kebakaran yang berlaku, terutama bila dah masuk musim panas. Betul. Sebenarnya apakah punca utama yang berlaku kebakaran, especially kebakaran hutan yang kita tengok kan? Apakah punca dia? Okey, baik. Terima kasih atas soalan tu. Jadi kalau kita lihat bukan sekadar Jabatan Bomba je yang menyedari kebakaran terbuka ni dah mula meningkat. Maknanya bila turut dibincangkan dalam program Nasi Lemak Kopi O ni, maknanya masyarakat sendiri tersedar dan nampak yang di luar tu banyak kebakaran terbuka mula berlaku. Okay, jadi kalau kita perhatikan, sebenarnya Jabatan Bomba ni kita mengkategorikan kebakaran terbuka ni kepada 4 kategori. Yang pertama itu kebun dan ladang, kemudian kita ada hutan, especially kita kaitkan dengan tanah gambut lah. Kemudian kita ada belukar dan juga lalang, dan yang terakhir sekali adalah sampah, tempat kumpulan sampah. Okey. Jadi kalau kita tengok punca-punca kebakaran ni, sebenarnya kalau kita lihat di Malaysia ini, iklim di Malaysia ini adalah panas dan lembap sepanjang tahun. Yang mana panas tetapi tidak ada kelembapan itu sendiri. Dan jadi kalau kita lihat, dia agak sukar, bukannya mustahil, tetapi agak sukar dia nak tercetus sendiri kebakaran tu. Betul. Jadi secara logiknya kebakaran terbuka ini adalah berpunca daripada manusia itu sendiri. Kita sendiri. Jadi kalau ni Tuan Mustaqim, apakah langkah-langkah keselamatan yang patut kita ambil sebenarnya untuk mengelak berlakunya kebakaran ni? Okey, supposedly bila kita dah berpunca daripada kita ni, so tindakan daripada kita sendirilah yang mana pertama sekali for sure elakkanlah pembakaran terbuka. Okey. Yang selalu berlaku ni pembakaran terbuka ni berlaku di kawasan disebabkan pertanian. Okey. Sama ada kebun, ladang,
dan sebagainya lah. Kalau kita lihat di kampung-kampung, cara yang paling mudah untuk dia membersihkan kebun adalah bakar je senang. Kita bakar je. Kita bakar je tahan cili lepas tu. Betul. Okey, jadi mungkin tidak ada isu kalau mereka bakar dan mereka tunggu di situ dan dilengkapi dengan mungkin dia orang ada pam racun ke yang boleh siram air untuk kawal pembakaran tu. Betul. Tapi yang jadi isu dia daripada bakar ada tinggal balik rumah, start motor balik. Betul. Kadang-kadang api tu belum betul-betul padam lagi dan dia merebak kan? Ya betul. Kadang-kadang tu mungkin dia dah padam tapi ada sedikit bara-bara api tu pun bila ditiup angin dia akan kembali merebak. Betul. Bila ditanya, tadi saya bakar. Tapi saya dah padam, lepas saya balik dah. Tapi disebabkan ada tiupan angin tadi tu, dia akan mula merebak balik. Tahu satu kebun terbakar. Abang bomba juga kena datang Bergegas abang bomba tuju ikut tiang tu. Ni tengok movie lagi. Itulah. Jadi sebaik-baiknya kalau kita pastikan terbakar dan pastikan dia betul-betul padam. Kalau boleh simbah air dulu. Okey, saya nak tanya abang bomba macam mana macam Era cakap tadi nak pastikan dia betul-betul dah padam dan tak merebak. Kadang-kadang kita dah simbah air kan, dia keluar asap ujung-ujung tu kita pun tinggal. Okey, apa cara yang terbaik? Cari. Tu nak tinggal. Baik, sebenarnya kita kena sebelum balik tu kita panggil flushing lah. Flushing ni maknanya kita buat pemeriksaan lagi sekali, mopping up dan secara tips untuk tips dia bara-bara yang sukar untuk dipadam ni adalah daripada tunggul-tunggul kayu ataupun akar-akar kayu. Okey. Kalau rumput dan pokok-pokok yang berdaun ni biasa dia akan padam dengan sendirinya tapi tunggu-tunggu tu cek. Sempit degil lah, dia akan ada bara-bara dekat situ. Maksudnya benda tu kita tak nampak dengan mata kasar. So maksudnya benda tu berada di bawah tanah dan masih ada punca api tu. Ya, kadang-kadang kalau akar ni kan di bawah tanah dia masih lagi terlindung di sebalik kayu-kayu dan sebagainya. So itu yang biasanya orang akan miss lah. Okey, inilah soalan yang terakhir ni. Ini penting ni. Apakah langkah-langkah yang harus diambil oleh orang ramai sebelum abang boba sampai? Kadang-kadang kita dah tak tahu, kita panik, tak boleh nak buat apa. Biar bakarkan terus. Macam mana tu? Okey, contohlah kalau Era ke ataupun Abang Jo tengah naik kereta kat tepi jalan nanti pun nampak kebakaran lalang kat tepi jalan tu. So kalau di peringkat awal, di peringkat kecil kan, tidak ada masalah untuk orang awam bantu untuk padam. Maknanya apa yang ada sekeliling kita lah, sama ada kayu ranting, kita boleh tepuk-tepuk kebakaran semak tu, mesti dia akan padam. Maknanya itu pun kaedah yang Jabatan Rupa gunakan. Kita gunakan fire beater atau pemerap api. Kita akan ketuk-ketuk kawasan kebakaran tu, kawasan semak tu, dan dia akan padam dengan cara macam tu lah. Selain daripada kita menggunakan air daripada jentera bomba. Untuk orang awam, apa yang ada di sekeliling tu. Tapi untuk kebakaran yang kecil, apabila melibatkan kebakaran yang besar, for sure telefonlah 999, insyaAllah Abang Bomba akan sampai. Abang Bomba itu sampai. Dia. Baik. Terima kasih kepada Abang Bomba, Tuan Mustaqim Rimon yang berkongsi dengan kita pada pagi ini yang sangat bermanfaat. Betul. Kadang-kadang benda tu tak berlaku pada kita tau. So kita tak ambil pot. Betul, tapi bila ini berlaku sebagai contoh Abang sebagai contoh, semalam dekat rumah saya, sebelah rumah saya tu ada hutan, tiba-tiba berterbangan habuk-habuk hitam. Itu? Sangat banyak. Rupa-rupanya ada kebakaran? Ada kebakaran dengan asap kebakaran hutan di sebelah rumah. Dan sehingga hari ini masih lagi habuk tu berterbangan. Kesan dia sangat panjang dan pencemaran udara lah. Betul. Tapi apa pun terima kasihlah banyak tips yang boleh kita gunakan. Maklumlah sekarang ni cuaca panas, jadi berhati-hati. Terima kasih sekali lagi kepada Tuan Mustaqim Rimon. Sama-sama. Terima kasih juga kepada Lesman PO yang menjemput kami untuk menyampaikan amanat kepada orang awam. InsyaAllah. Lepas ni nanti abang datang. Baik? Baik. Terima kasih Abang Bomba. Alright. Seperti yang kita janjikan tadilah, itu tips untuk mengatasi kebakaran di musim panas. Lepas ni kita nak bincang tentang suka duka anak seni. Sebab Fizo ni dah lebih 30 tahun dalam persada seni ni. Mesti banyak pengalaman. Saya dah lebih 30 tahun tengok TV. Bukan masuk TV. Awak yang dah lebih 30 tahun. Kejap lagi kita bincangkan kan. Tapi sebelum tu apa? Sebelum tu kita akan berehat seketika. Dan kejap lagi kita ada topik nak bincang tentang susu. Susu dan emas. Susu dan emas. Tapi ini pasal perempuan je.
Mas tu sebenarnya lelaki boleh, tapi lelaki suka elak. Lelaki terlibat dengan mas, terlibat untuk membayar. Ya, betul. Kita berehat seketika. Nasi lemak kopi oh. Nasi lemak kopi oh. Itu dia. Okey, sekarang ni kita nak bercakap lah tentang khasiat susu. Tapi sebelum tu saya nak tanyalah Abel Fizo kita ni, Abel Jo, bila kali terakhir awak minum susu selain pada beli susu untuk anak? Saya pagi tadi baru saya minum susu. Ya ke? Saya memang kat rumah saya memang kena ada stok susu dalam peti. Oh ya. Every day. Bagus awak amalkan susu memang daripada muda-muda tengok sehingga kulit saya pun macam susu kan, putih. Alah. Okey, sebenarnya Era minum susu tak? Saya okeylah. Saya sedia maklum. Kita sedia maklum. Waktu bayi, kanak-kanak Ya, memang itu susu tak tu payah cerita penting. lah sekarang ni. Tapi sekarang ni bila dah usia sekarang ni memang kena minum susu lah. Jawabnya minum. Kuatkan tulang lah. Ya. Dia different purpose lah, betul. Susu ni ada banyak khasiat Betul. dia. Selain daripada orang kata pertumbuhan badan kita, dikaya dengan protein. Bukan penuaan mencegah penuaan. Tak, untuk tulang. Tak apa, kita tengok kat sini. Kita tengok apakah sebenarnya. Itu dia. Zat yang penting seperti protein, kalsium, potasium, vitamin A dan D, vitamin B12, B2 dan juga B3. Ini sebenarnya susu ni bagus untuk semua lapisan umur lah. Betul. Dari segi budak kecil, bayi sehinggalah mereka dewasa. Mak saya pun sentiasa minum susu hari-hari. Ini yang macam kita katakan tadi, dia menguatkan tulang dan gigi. Ya, gigi baik-baik, jangan runtuh. Bukan gigi palsu lagi Membina otot, menyokong pertubuhan, membantu tidur lebih nyenyak. Tapi memang di-show kan pesanan orang tua-tua, minum susu sebelum tidur. Baru nyenyak tidur kita. Macam tu Oh, tak pernah cuba Pernah lah. Pernah? Okey. Saya tak nak tanya lebih lanjut. Okey, jadi bersama kita membincangkan tentang khasiat susu ini. Betul. Ialah Dr. Raihana Ismail, iaitu pengasas kepada FT International Sendirian Berhad. Dan hari ini kita nak bercakap tentang ikhtiar hamil. Betul. Ataupun famous lah dekat social media, pejuang double line. Era tahu tak pejuang double line? Betul. Kalau dulu kita takut double line ni, takut COVID kan. Yang ini kita nak berdoa sangat. Betul. Jadi kita nak bincangkan tentang keistimewaan susu FT ini bersama dengan Dr. Raihana. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Sama-sama kasih. Sama-sama kasih. Okey, kalau kita tengok orangnya sedang hamil nampaknya. Dan kabarnya anak yang ke-6. Ya, betul. Alhamdulillah. Ini sebab susu FT ke? Ya, antara ikhtiar. Berapa bulan dah, Doktor? Dia 32 minggu, dah 8 bulan. Alhamdulillah. Million standby, Million, Abang Bomba semua standby. Sampai kita dah standby baju kelengkapan dalam kereta dah. Itu dia. Dah 6 anak yang ke-6 dah tahu dah. Okey, apakah persediaan seseorang itu untuk hamil dari pandangan doktor sendiri? Okey, sebenarnya ramai orang bila nak ikhtiar hamil ni, dia tunggu dah kahwin baru dia nak start ikhtiar. Sebenarnya siapa ni cuti sekolah ni orang musim kahwin. Sepatutnya 3 bulan sebelum dia nak ikhtiar hamil dah nak kahwin tu dah kena readykan dalaman. Sebelum kahwin sebelum kahwin plan dah kena untuk ready. hamil. Betul. Sebab kualiti kita bulan ni, benih kita, sel kita, lelaki itulah untuk wanita pun sama, ditentukan oleh apa yang kita makan 3 bulan ke belakang. Jadi kalau nak mencegah kecacatan awal janin, nak mencegah keguguran awal janin, sekurang-kurangnya 3 bulan sebelum nak ikhtiar hamil tu dah kena readykan dalaman. Termasuklah antara vitamin yang penting, folic acid. Ni selalu sebut. Folic acid. Betul. Saya pun makan folic acid dulu. Setahun, Wak. Saya pun. Saya belilah. Saya beli untuk awak saya. Okey. So maksudnya 3 bulan tu dah kena rancang dari segi pemakanan. Pemakanan yang seimbang, make sure ada cukup zat lah, mineral dan vitamin yang penting. Contohnya untuk ikhtiar hamil kita perlukan vitamin B9, selain tu inositol, vitamin B8 untuk bantu kawal gula dalam darah. Sebab vitamin B8 ni dia penting untuk tingkat kapasiti kerja segala hormon, termasuklah hormon insulin. Kita semakin menginjak usia, hormon kita semakin lemau, makin lesu. Nak tahu macam mana, tengok pada metabolisme badan. Contoh kita makan sikit berat badan cepat naik tapi susah nak
turunkan balik. Ataupun lepas makan nasi mengantuk dan tak ada tenaga. Macam cakap kat saya je tadi. Terasa kita tanda-tanda awal tu. Selain pada makanan, adakah kita perlu exercise ke apa, terutamanya untuk membantu juga senaman ringan. Tapi untuk yang ikhtiar hamil dia tidak boleh over exercise sebab nanti dia akan trigger otot dia ada menghasilkan lactic acid dan dia trigger hormon noradrenalin pula. Hormon stres dia akan meningkat, hormon seksual dia akan drop sebab ibu kepada kedua-dua hormon ni penghasilan dia lokasi sama iaitu atas sebuah pinggang. Macam dalam kelas sains pula kita rasa. Saya tak buat live ni dekat TikTok bukan. Okey, ini saya nak tanya mewakili pengantin-pengantin baru tu kan. Dia dari sudut durasi masa pula. Berapa lama untuk kita nak tahu yang kita mungkin ada masalah kesuburan? Alright, dia sebenarnya ikut pada peringkat usia. Sekiranya pasangan ni umur dia 35 tahun ke atas dan dia sedang merancang hamil dengan syarat untuk wanita ni dia tak ada masalah, dia ada kitaran haid yang teratur setiap bulan, berovulasi setiap bulan. Sekiranya dalam tempoh 6 bulan masih lagi tak hamil, perlu jumpa doktor segera. Sebab semakin menginjak usia kualiti sel kita makin berkurang, termasuklah kualiti sel telur wanita. Okey, dan sama juga untuk lelaki pun sama. Start 35 tahun ke atas, kalau dalam tempoh 6 bulan masih lagi belum hamil, suami isteri kena cek doktor lah. Tapi untuk umur 35 tahun ke bawah, kita bagi masa setahun dulu. Tempoh percubaan setahun. Contoh dia dah bersama timing betul, haid wanita pun setiap bulan teratur. Dah mencuba dalam tempoh setahun masih lagi belum hamil, kena jumpa doktor untuk buat saringan kesihatan. Okey. Soalan tambahan dari saya macam berminat nak tahu kan. Orang rumah standby. Okey. Sekiranya pergi jumpa doktor kan, dah ikut proses yang doktor beritahu tadi, apakah rawatan yang awal diberikan kepada pasangan ni? Biasa doktor akan cek hormon dulu. Untuk wanita terutama dia akan ambil darah lah untuk tengok adakah sebab ketidakseimbangan hormon estrogen, progesteron dan lazimnya thyroid. So antara langkah awal suami isteri biasa kalau kaedah saya akan provide mineral dan vitamin dulu. Contohnya macam vitamin D3, dibiotin, iodin, magnesium, vitamin B6, B12, semua tu adalah keperluan asas untuk support thyroid. Tak ada nak terus operate semua tak ada? Tak ada. Kita cek dulu. Thyroid cantik baru yang bawah cantik. Okey, bila kita bercakap tentang susu FT ni, dia tagline dia memang susu ikhtiar hamil. Betul. Apa kandungan yang ada dalam FT susu ni hingga usaha tu ada kat situ? Membantu. Boleh. Okey, sebenarnya susu FT ni setiap sachet tu dah terkandung berbelas multivitamin, multimineral. Kalau versi kat klinik dulu saya provide versi pil. Tapi sekarang kita dah ekstrakkan jadi pengkelasan makanan dan kita ekstrak daripada tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan nak dapatkan vitamin dan mineral yang diperlukan dalam satu sachet. Jadi memudahkan orang untuk telan dan jauh lebih murah berbanding versi pil kena ambil berbelas-belas biji. Jadi satu sachet ni just minum sekali sehari saja sebelum sarapan pagi, bancuh dalam air sejuk. Pantang dia jangan bancuh dalam air panas. Itu saja. Senang. Sedap pun sedap ya. Sedap. Jadi kalau kita ni nak masuk bulan puasa, macam mana pula nak mengambilnya dalam bulan puasa tu? Yang terbaik adalah lewat-lewatkan sahur. Maknanya sebelum subuh. Sebelum sahur tu, belah subuh. Sahur sebelum subuh. Sahur lepas subuh dah puasa yang ni. Macam cakap saya juga je. Macam terkena pula ya. Kuat betul doktor bagi kat saya. So minum sebelum sahur 1 kali sehari. Jangan sahur sebelum tidur. Ada orang sahur sebelum tidur. Itu akan kacau hormon. InsyaAllah haid akan berpanjangan dan akan kena ganti puasa banyaklah untuk wanita. Itu dalam ikhtiar kita untuk hamil di bulan Ramadan. Tak mengganggu lah sebenarnya. Ya, tak mengganggu. Sebab apa yang kita provide dalam FT pun kita ada omega 3 nak support lagi penyimpilan awal janin. Dan yang penting, siapa yang tengah ikhtiar hamil nak bermula dengan FT, anda boleh dapatkan daripada pengedar FT dan anda pun layari FT.com. Dan siapa yang berminat untuk jadi sebahagian daripada tim FT pun boleh hubungi leader-leader FT. Okey, ini ceritanya ni macam elok untuk wanita tapi lelaki tak boleh. Lelaki boleh. Lelaki pun boleh minum juga. Yes. Ni bukan untuk wanita saja. Ada air sejuk tak nak bancuh? Boleh. Kan main awak ya. Anak kat rumah yang kecil tu tak boleh merangkak lagi. Alamak. Bersusun dah macam ni dah. Alhamdulillah. Okey, jadi ini adalah antara usaha lah khususnya kepada yang nak ikhtiar mendapatkan bayi tu boleh ambil susu FT ini. Okey, dah FT ini dah berapa tahun dah? Ini dari tahun kelima di pasaran. Alhamdulillah. Banyak feedback menarik. Mungkin doktor ada pesanan terakhir kepada mereka yang sedang berjuang. Okey, kepada semua yang tengah ikhtiar hamil terutama di bulan Ramadan, jangan risau. Puasa sebenarnya bagus. Dia membaiki dalaman.
Anda tengah iktir hamil, teruskan iktir hamil walaupun di bulan puasa. Tips dia, jangan makan berat sebelum tidur. Jangan more. 3 jam sebelum tidur, elakkan more. Sebab dia akan kacau hormon semua. Sama-sama tu beriktir dengan FFT. Terima kasih. Terima kasih. Sangat bermanfaat. Ya, betul. Jadi kepada anda, jangan lupalah dapatkan FFT kalau nak konsum baby. Betul. So yang penting kita jangan stres-stres. Yang penting kita kena happy-happy. Jomlah kita berhappy-happy sikit. Cinta sudah membara, rindu jadi menggebu-gebu. Janji-janji 1000 janji, janji apa di malam ini? Pacarku tak ada di rumah, malam minggu cari kelabu. Dalam hati ngomel sendiri, akhirnya aku pulang pergi. Aku tak mahu malam ini kecewa. Ku panggil teman-temanku, suka-suka menyanyi di pinggir jalan. Suka-suka joget di pinggir jalan. Bernyanyi walau bukan lagu asing, yang penting goyang dan asing. Berjoget walau bukan lagu asing, yang penting kita bisa happy. Sebab dia perhiasan kan untuk kita pakai, nampak lebih cantik, lebih anggun, pakai emas ni. Untuk masa depan kita, misal kata kita putus duit ke apa, kita boleh tolak balik. Dan dia ada harga. Makin lama emas ni makin naik. Sebagai seorang perempuan, saya rasa dia satu aksesori lah, aksesori wise. Dan dia sesuatu yang berharga, maksudnya dia satu pelaburan. Dia takkan turun. Harga emas takkan turun. Dia akan meningkat. So it's either you dapat duit balik ataupun you dapat emas yang lebih berharga. Sebab emas cantik, lepas tu ada hasiat kan kalau perempuan pakai emas sekali kursus sunat. Kat masa hadapan boleh digunakan waktu kesusahan. 3 dalam 1 lah. Lumrah seorang wanita memang suka pakai emas sebab emas ni dapat menaikkan seri. Lepas tu emas ni merupakan aset pelaburan yang untuk masa hadapan. So kalau sekarang ni kita beli emas, so akan datang emas akan lagi meningkat. So benda tu kita boleh menjadikan aset untuk kita. Itu dia luahan hati wanita tentang emas. Kalau dulu kita selalu kaitkan wanita pantai timur, anak mami suka emas. Sekarang ni semua generasi muda ke tak berapa muda pun apa lagi. Tak, mak saya pun guna ayat yang sama macam tadi. Saya akan cakap yalah tu. Ya. Okey, jadi bersama kita hari ini dia adalah antara orang kata pakar emas lah, iaitu Puan Nurul Aini Muslim, pengasas kepada kedai emas Perling. Selamat datang Puan Nurul Aini. Terima kasih. Juling mata saya tengok tangan dia. Yelah, token emas. Ya. Kejap lagi balik siap lawan. Baik. Katanya dia ada bawa emas banyak untuk kita semua ni. Bukan sebab tu saya bersemangat hari ni datang. Saya tahu dapat habuan. Okey, Puan Nurul, macam mana emas ni selalu dikaitkan dengan wanita. Kenapa wanita ni perlu ada emas, perlu beli emas? Kita ni perempuan kan, macam you kan era saya pergi ni kejap. Jangan, awak kena dengar. Boleh. Okey.
kita memang sukalah emas kan. Tapi emas ni bukanlah sekadar cantik dipakai, tetapi ia juga macam untuk pelaburan, untuk simpanan hari-hari tua kita. Tapi yang paling penting, kita boleh cairkan ni dengan mudah. Ada keperluan kita nak pakai, urgency ke, nak buat bisnes ke, kita boleh buat rolling balik, kita boleh cairkan. Cair tu maksud jual lah. Jual ada orang dekat salah kedai-kedai faham. emas. Nak cair emas, nak cari api pula kan. Okey. Lepas tu dia sentiasa harga dia naik. Sejak saya berniaga 2016, harga dia dalam sekitar 178. Sekarang dah sampai 330 hingga 300.5. Yang ni saya setuju. Untung Bab duit saya setuju. Okey, sambung. Bila kita simpan katakan sekilo 7 tahun lepas, kita dah untung 50,000. Gitu. Itulah bila kita sebut tentang emas perling. Bila emas perling ni ditubuhkan sebenarnya? Saya mulakan bisnes ni secara kecil-kecilan dekat rumah, dekat Taman Laguna. Masa time tu saya masih arkitek dekat Singapura. Arkitek. Kerja. Jauh bidang tu? Memang. Kita kerja tu macam long hours. Lepas tu ulang alik. Bila ada baby newborn, nama dia Maria, umur setahun, saya terus decided berhenti. Lepas tu start bisnes yang saya rasa kalau saya fail buat bisnes tu tak, stok tu tak rotten. Tak rosak lah. Jadi saya jual macam cam, Pandora kecil-kecil macam tu kat rumah, online lah dekat Facebook, nama dia Aini Emas di Maria. Lama-lama crowd tu makin ramai. Alhamdulillah kita buka the first store dekat Taman Perling 2016. Dah hampir 10 tahun lah. Around 7 tahun jugalah. 7 tahun. Lepas tu kan dia matematik dia kurang. Bila kita dekat kedai kecil, kita kena bersaing kan era. Jadi kita kenalah buka kedai yang macam besar sikit. Ada bantuan daripada kewangan bank-bank. Lepas 3 tahun ada PUNB bagi. Alhamdulillah dapatlah kita buat 2 unit macam tu, kedai emas perling. 2 unit. Tu kedai kecil saya dulu. Lepas tu dah convert kepada kedai yang besar tadi tu lah. Tapi kenapa nama dia perling? Nama perling menarik. Sebab kita ni berlokasi di Taman Perling. Saya dah 30 tahun. Di Johor lah. Johor Bahru. Jadi senang saya nak balik rumah, nak ambil anak, nak uruskan sekolah, semua senang. Okey, apa yang specialnya kedai? Tengok visual tu ramai orang beramai. Kadang-kadang aku tak faham hari-hari lah. Investment lah. Susah betul lelaki dia nak faham. Pergi kedai emas tengok beratur. Ingat kau bagi emas free, beli rupanya. Kenapa yang special sangat orang beratur kat kedai emas perling? Dia satu sebab kalau you kumpul point, orang obses tak kumpul point, 30,000 point, 1 point bersama dengan RM1. Lepas tu bila 30,000 dia dapat tebus 1 gram emas percuma. Lepas tu lagi kita ada special promotion. Contohnya lah macam kedai emas perling ni dia ada buat promotion anak Johor tunjuk IC, Selasa Rabu kita bagi diskaun. Kalau you birthday lagi, kita bagi lagi further diskaun RM5 per gram. Di entire month boleh dapat RM5 per gram diskaun lagi. Lepas tu Sabtu Ahad yang crowd ramai tu sebab ada cendol percuma, soto percuma, member card percuma, kita belanja. Jadi orang suka. Macam saya nak pergi makan cendol tu tak ada masalah lah. Pergi tu mesti terbeli lah. Awak pergi awak duduk diam je, biar isteri yang punya kerja tu. Dan ini kita tengok apa ni yang cantik ni. Ini kita namakan dia sebagai kotak hati. Kotak hati. Kita baru introduce lah sebab kebanyakan orang kadang-kadang dia nak bagi reward agent. Kan golba tu kecil je kan era. Tak nampak sangat, tak signifikan. So kita create macam satu kotak yang macam besar. Contohnya macam nak merisik, nak bertunang. Dia kadang-kadang beli 7 kotak in a row. Lepas tu diorang custom made sendiri. Letaklah dia punya junjung sirih ke, letaklah dia punya kasut ke dekat kotak hati ni. Kita ada bagi diskaun voucher percuma. Lepas tu yang gold bar tu you boleh custom 0.5 ke 1 gram ke 5 gram ke according to your punya budget dan preference. Macam tu. Okey, kalau kita tengok sekarang ni kan ada macam-macam nama lah. Apa pulut dakap lah, ada biji sawi lah. Kuih ke apa nama? Awak cakap pasal kuih. Biji sawi pun tak bawa. Biji sawi tak bawa. Apa yang ada ni? Yang famous ni yang jurai-jurai sawo tu. Jurai-jurai Pandora. Namanya tak bawa. Itu jurai-jurai sawo yang macam diamond cut yang first tu. Itu memang sekarang tengah in trend. Tengah in trend. Yang secondly tu adalah honeycomb. Lepas tu kita pun ada macam custom made untuk buat ukiran nama pun ada. Ukiran nama tempahan dalam 7 hari hingga 1 bulan. Lepas tu rantai leher. Lepas tu ini yang terbaru adalah
laser punya bangle dengan itu cincin tau 29 gram. Itu cincin tu besar tu. Wow. Kalau kena penumbuk ni arwah ni. Dia 4 jari. Ya, kalau di kedai emas Perling, apa yang menjadi orang kata kegilaan pembeli yang memang kena pergilah kedai Perling ni? Kita ada koleksi 1,500 hingga 1,800 cincin sahaja. 11 dulang you tengok cincin aja. Rantai tangan kita adalah 800 hingga 900 collection dalam 11 hingga 10 dulang ke 13 dulang tu kadang-kadang. Nanti dah habis borak panggil saya. Lepas tu suasana dia macam hotel. Kadang-kadang customer ni nak pilih cincin. Ya betul. Dia nak pilih barang 5,000 tapi duduk 4 jam. So ada tanda cantik, dia punya surau apa kita providekan, secure environment. So orang macam suka pergi sana. Itu sebab orang repeat Bahayalah ni. customer. Bahaya. Mak saya tengah tengok ni kat rumah ni. Bahaya Tapi ni. kalau nak pergi kedai, kena pergi di Perling lah. Perling, betul. Perling. So far kita ada 1 unit dululah. Okey, ada ke berimpian nak membesarkan lagi InsyaAllah kita bercadang membuka cawangan. Actually kedai dah siap renovate tapi belum lagi implement lah. Tengok macam mana ekonomi tahun ni kan. Daripada segi macam buying power orang tu kuat tak? Ya, okey. Apa pesanan kepada mereka yang suka beli emas dan menyimpan, beli simpan yang tak jual-jual ni? Teruskan. Sebab kalau kita simpan dan kita tak jual, tak trade in pun kita masih untung. Simpan pun dah untung sebab dia kenaikan dah RM50 dalam masa 70 tahun. Per gram tau, RM50. Okey. Jadi terima kasih Puan Nurul kerana berkongsi tentang keistimewaan emas ini bersama dengan nasi lemak kopi O. Jadi kepada semua nak carilah di Perling, kedai emas Perling. Okey, terima kasih. Kita dapat. Itulah dia orang perempuan bila bercakap pasal emas dengan tangan-tangan, kaki dia semua bersilang. Bernapsu rasanya ya. Tiba-tiba bersemangat. Okey, baik. Kita akan berehat seketika dan selepas ini sebelum kita rehat kita akan bersama dengan motivasi secangkir kopi bersama Datuk Wira Dr. Azizana Osman. Okey. Lepas tu jangan lupa pula. Boleh buat panggilan Roger kami kita nak bincangkan tentang apa tu? Betul. Hari ini special. Kalau you all nak bercakap dengan Era Fazira, call dekat IG dia tak jawab. Kalau call dekat Nasi Lemak Kopi O, Era akan jawab telefon. Apa nombor talian tu? Ada tertera di kaca TV anda itu. 1-800-881-677. Saya menjawab. Abel Jo saya jadi operator lah ini. Saya jadi operator ni untuk cakap dengan Era. Tak saya. Kita berehat seketika. Okey. Bagaimana seseorang usahawan nak kembangkan perniagaan? Apakah cabaran yang ada bila mereka nak kembangkan perniagaan? Cabaran yang saya lihat paling banyak berlaku adalah cabaran dalam menguruskan pasukan. Satu kumpulan pasukan ataupun tim mereka dengan baik. Jadi apa masalah yang timbul biasanya adalah ada 3 masalah utama. Yang pertama, mereka ni mempunyai masalah dalam komunikasi yang lebih efektif. Salah faham, kita bagi hala tuju A, mereka buat B. Terutamanya bila pasukan ni makin lama makin berkembang, makin ramai. Kaki tangan anda makin ramai. Ini cabaran yang paling jelas berlaku kepada banyak perniagaan. Mereka tidak ada komunikasi yang efektif. Yang kedua adalah keselarian di dalam visi apa yang mereka nak capai. Keselarian daripada segi strategi, keselarian daripada segi tindakan mereka ni. Ini susah. Sebab dia umpama kita bermain bola, kita ada 11 orang dalam pasukan tersebut. Setiap orang ada tanggungjawab masing-masing, tetapi nak buat semua orang ni bergerak kepada hala tuju yang sama. Itulah cabaran yang kedua. Dan cabaran yang ketiga adalah bagaimana kita nak kenal setiap ahli pasukan ni dengan lebih baik. Dan itulah 3 perkara utama yang saya nampak bila kita nak kembangkan perniagaan. Dia adalah berkaitan dengan manusia. Cabaran berurusan dengan manusia, cabaran berkomunikasi dengan manusia. Dan saya lihat ramai usahawan melalui fasa-fasa yang mencabar dalam memperkembangkan perniagaan disebabkan faktor tersebut. Jadi bagaimana kita nak dapat membina pasukan yang lebih baik? Jadi kita ada 3 perkara tadi kan yang kita kena perbaiki. Komunikasi yang lebih efektif, keselarian dalam visi dan juga tindakan dan juga strategi. Dan yang ketiga adalah memahami ahli kumpulan dan pasukan kita. Apa kita kena buat? Kita kena, nombor 1, kita kena buat jadual. Jadual yang mana kita ada masa untuk bercakap dengan ahli pasukan kita.
kita kena ada jadual untuk mendengar tentang apa cabaran mereka. Kita kena ada jadual untuk memahami dekat mana kita punya keselarian antara apa yang kita faham dengan apa yang mereka faham. Itu yang pertama. Yang kedua, berikan masa untuk memahami, mengenali ahli pasukan kita. Dan yang ketiga, kita juga nak menyambut ataupun meraihkan pandangan-pandangan daripada mereka. Ini adalah 3 perkara yang saya rasa yang boleh juga dibuat oleh anda usahawan dalam memperbaiki cara anda bekerjasama dengan pasukan anda. Dan kalau anda perbaiki cara anda bekerjasama dengan umpama pasukan bola yang boleh bekerjasama, dan anda boleh skor gol yang lebih baik dalam perniagaan anda, insya-Allah. Nasi lemak kopi oh. Nasi lemak kopi oh. Kembali kita dalam Nasi Lemak Kopi O kepada akak-akak, sister-sister, anti-anti, acik-acik kat rumah tu ataupun abang-abang tengah menonton kami. Bersedia ambil phone sekarang. Saya bagi number ni. Number ni terus direct ke Era Fazira. Jadi Era, hello. Dia jual kita je lah. 1-800-88-1677. Kita nak bercakap mengenai kisah perjalanan suka duka anak seni. Ya. Tapi sebelum tu kita nak bercakap lah, kita ni pernah bekerjasama dalam satu drama ketika tu, Cinta Bonanza. Dan Fiza Omar ni, abeja kita ni, dia jadi ni anak ikan ai. Masa tu first time saya jumpa Era Fazira ambil gambar wallpaper, okey. Tapi itulah pengalaman kita. Baik. Kan. Jadi kalau macam pengalaman Fiza Umar sendirilah tapi sebenarnya kita nak cakap ni, patutnya kita hari ini kita telah mengundang Bidu Wanita Negara iaitu Datuk Yusni Hamid, tetapi sayangnya Datuk Yusni Hamid agak kurang sihat hari ini. Pagi tadi dia dah bagi tahu kat kita kan, jadi tak dapat hadir. Jadi kita sampaikan salam Datuk Yusni Hamid tapi buat semua. Tapi insya-Allah kita akan jemput dia satu hari nanti kita berbicara tentang orang lama bercakap tentang muzik tradisional. Betul. Tak apa, nanti di lain hari terus bersama kami dalam Nasi Lemak Kopi O. Cuma hari ini guest kita adalah Era Fazira. Dia tolak kat kita je, Wak. Okey. Berapa lama dah sebenarnya Era Fazira di dalam industri ini? Saya kalau tolak cuti semua dalam 10 tahun lah. Tapi sebenarnya tak baik, Wak menipu, Wak berdosa. Tak tolak cuti. Tapi sebenarnya saya dah berkecimpung dalam lebih 30 tahun. Dan saya rasa saya bermula ketika usia saya 18 tahun lagi. Jadi sangat-sangat muda dan saya tidak ada menerima. Kalau sekarang ni kita tengok artis-artis, dia orang banyak orang kata belajar menuntut tentang teknik-teknik lakonan dan sebagainya. Tapi saya bermula dengan kosong. Kalau tengok ini adalah filem Cinta Kolesterol. Cepat awak kurus Oh, ini pengalaman saya sebenarnya. Ini adalah antara yang suka juga, watak yang suka. Sebab saya tidak ada ekspresi kalau kita tengok itu semua latex kat muka. Jadi yang betul-betul yang bergerak adalah mata je dan juga mulut. Jadi semua pergerakan badan semua kena exaggerate, kena lebih-lebihkan. Kalau tak, orang tak boleh baca mimik muka kita. Kadang-kadang penonton hanya tengok siap dah diedit, disunting untuk menjadi filem, tetapi persiapan sebelum syuting untuk menjadikan big size tu ambil masa berapa lama? Saya rasa kostum itu dengan make upnya mengambil masa 4 jam. 4 jam untuk pakai dan 1 jam setengah untuk buka. Jadi you all semua tengah tidur lagi kat rumah, call time belum lagi kan. Saya dah kena sampai set dah. Betul. Macam Fizo pula, apa pula cabaran awak, Fizo? Saya ni baru seusia jagung kata tak dalam industri ni. Tak payah nak jagung sangatlah, Fizo. Saya baru saja lebih kurang 16 tahun dalam industri. Cuma apa yang saya boleh ingat berbeza zaman sekarang ni. Zaman sekarang ni menggunakan platform social media, tuk-tak viral, meletup terus jadi famous kan. Tetapi zaman saya dululah kan, kita kena go through casting, kena pergi photoshoot, angkut baju sana sini dan saya ingat lagi. Ini cerita apa ni, Fizo? Allah, tak ingat. Kongsi. Macam mana awak boleh tak ingat ni? Banyak sangat ya. Dan saya ingat dulu awal-awal penglibatan saya dalam industri agak tough bila kita syuting jauh. Dulu session minyak tu tempat kita berehat lah. Tidur dalam kereta kat session minyak. Bukan senang lah behind the scene. Saya lebih suka berkongsi behind the scene. Betul. Betapa struggle-nya kita untuk mencipta nama ketika itu. Yelah. Kan? Waktu tu dulu kita tak ada, orang kata tak ada nak cari kita pakai apa? Apps apa?
untuk nak cari jalan tu, waste semua tu kan. Jadi waktu tu tak ada waste kan. Jadi nak jumpa tu kena berkumpul satu tempat, tunggulah dalam kereta, berpeluh-peluh kalau panas. Jadi itu adalah antara cabaran-cabarannya. Dan kalau cakap tentang syuting tu, kadang-kadang saya paling rekod lah, paling lama berada di set lebih 24 jam. Saya rasa hampir 48 jam berada di set yang tak habis-habis dalam satu scene. Tak tidur? Nampak? Tak tidur. So kalau nampak edit tu mungkin 3 minit je, tapi sebenarnya 2 hari nak menyiapkan. Betul. Mungkin saya boleh kongsi sikit kalau tengok tadi filem kongsi tadi, kalau siapa yang tengok scene yang bergaduh tu saya dengan Sazi Sam, untuk nak siapkan scene dalam 2-3 minit tu kita syuting seminggu tau. Wih, seminggu Subuh baru balik sebab fighting scene kan. Semacam-macam cerita lah. Kalau nak cerita setiap drama, setiap filem yang kita buat ada kisah tersendiri kan. Betul. Sebenarnya. Dari sudut pengalaman kita bekerjasama pula, kita pernah bekerjasama di Egypt kan? Egypt, di Mesir. Egypt di Mesir pun. Hampir sebulan kita di sana. Hampir sebulan di sana. Kadang-kadang kerana sebuah karya ni membuatkan kita menjadi seperti sebuah keluarga. Bersama dengan semua orang kata production team lah. Dan yang pentingnya juga, kita sebenarnya bukan di dunia glamour je. Betul. Nampak glamour tetapi banyak kesukaran. Dan cabaran yang paling penting sekali ialah bagaimana kita berhadapan dengan orang kata kontroversi, mungkin tanggapan serong setengah masyarakat tentang sesuatu isu yang berbangkit. Jadi kalau kita tidak kuat semangat, orang kata cepat bergoyanglah hati tu bila disentuh sedikit, memang agak susah lah untuk kita nak terus ke depan. Pada saya, untuk sustain di dalam industri kan, kita sebenarnya anak seni adalah tugasan kita menyampaikan mesej kepada masyarakat. Betul. Melalui medium hiburan, sama ada nyanyian ataupun lakonan. So, berkualitinya seseorang anak seni apabila dia berjaya menyampaikan mesej-mesej positif. Sekarang ni dalam social media buat konten. Banyak kita tengok konten, tetapi pesanan saya yang baru lagi ni, saya boleh katakan apa-apa pun, apa mesej di sebalik konten yang kita sampaikan. Baik, kita dah ada peminat yang hello, Assalamualaikum. Hello. Ada sesiapa di talian? Halo. Okey. Malu nampaknya nak bersuara. Malu. Dia dah call tadi. Phone saya dah vibrate banyak kali dah ni. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di talian? Saya daripada Ampang. Saya saya minat dua-dua Era and Fizo, tapi saya nak tanya sebab Era boleh menyanyi, boleh menari, boleh berlakon. Saya pun boleh menyanyi juga tau. Nak saya nyanyi ke? Okey, sorry. Okey, teruskan soalan kepada Era. Saya nak jumpa Era pun ni susah kan. Minat sebetulnya Era dengan tinggi, dengan lawa, dengan putih, dengan slimnya. Tapi saya nak tanya lah, Era ada tiga bidang tu. Acting, macam Gerahas tu saya minat sangat Era. You yang paling saya minat lah. Memang macam polis betul. Tapi saya nak tanya tiga bidang tu, yang mana yang Era lagi suka? Terima kasih Suraya atas soalan. Okey, antara tiga bidang, menyanyi, berlakon, mengacara, penyampai radio juga, alhamdulillah ada cabang baru. Saya rasa di masa ini tetap di hati saya ialah menyanyi. Daripada kecil lagi memang suka menyanyi, tetapi orang kata rezeki tu Allah bagi lebih kepada bidang lakonan. Tetapi sekarang bila kita dah explore pengacaraan, penyampai radio, rasa itu lebih seronok lagi. Dan orang kata bila benda baru tu dia memberi cabaran yang baru. Sebenarnya bukan senang nak mengacara dengan Fizo Umar ni. Dia macam nervous kan. Tapi inilah cabaran baru. Jadi dari masa ke semasa kita kena upgrade. Kalau tanya tadi mana satu yang saya paling suka, saya tetap memilih menyanyi. Jadi terima kasih Suraya. Okey, terima kasih Suraya. Okey, kita ada lagi seorang pemanggil di talian. Ada hello, lagi? Ya, Fizo Umar. Fizo nak cek soalan Fizo kepada Era ni. Okey. Abang Fizo? Nama dia Fizo Umar, dia nak tanya soalan ni. Baik, Era ni kalau tengok
Semestinya umur dah lebih 20 tahun lah. Semestinya dah lebih 20 tahun. Macam mana kekal cantik di usia yang di usia yang 28 tahun ni? Okey, untuk menjaga keterampilan kita, saya rasa ini satu tanggungjawab. Bukan sekadar saya sebab saya seorang artis, tetapi saya rasa semua wanita sukakan menjaga kecantikan, kesihatan kita. Nak cantik-cantik tapi kesihatan harus dijaga. Jadi kita amalkan orang kata lifestyle yang sihat. Tak boleh lari, kena exercise, kena jaga diet, semua kena buat. Jadi tidak ada shortcut. So awak memang maintain selalu exercise dan jaga makan? Semualah, insyaAllah. Buatlah sedaya upaya. Jom kejap kita pergi makan nasi kandar. Jadi jom kita nasi kandar boleh. Tapi apa pun kita nak beritahu ni, Nasi Lemak Kopi O besok akan kembali dengan topik menarik, iaitu kisah cinta kerana Allah bersama Ustazah Nur Hafizah Musa. Jadi kenalah lock diri anda di hadapan kaca TV. Baik, anda boleh teruskan bersama kami setiap hari Rabu, Khamis dan Jumaat 10.30 hingga 11.30 pagi, dan ulangan pada Jumaat, Sabtu dan Ahad 7.50 malam di TV9 saluran SO 149. Betul. Sekarang kita nak berhibur dengan Alfa Bass ke lagu ni No 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 Madu dan Racun. Kita silakan. Engkau yang cantik, engkau yang manis, engkau yang manja. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Happy birthday.